Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Pada video kali ini kita ingin bincangkan satu isu yang sedang menggelegak di bumi Sabah. Isu yang bukan sahaja menggoncang lanskap politik negeri tetapi juga membuka ruang kepada berbagai persoalan. Adakah pemimpin yang selama ini dianggap pejuang Sabah benar-benar bersih? Ataupun kita sedang diperdaya dengan satu permainan politik yang licik? Ya, kita bercakap tentang skandal perlombongan Sabah yang kini mengheret nama-nama besar. Datuk Seri Jeffrey Kitingan. Jangan kemana-mana sebab kita akan bongkar semuanya satu persatu. Jadi baru-baru ini kecoh satu dakwaan bahwa Presiden Parti Solidariti Tanah Airku ataupun STAR yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah 1 Datuk Seri Jeffrey Kitingan menerima uang sebanyak 1,78 juta ringgit yang dikaitkan dengan skandal rasuah lesen perlombongan di negeri itu. Tuduhan ini datang bukan dari sembarangan pihak tetapi melalui satu laporan oleh Malaysia kini yang turut mendakwa seramai 6 ahli politik dari Gabungan Rakyat Sabah GRS termasuklah dari STAR dan Parti Bersatu Sabah PBS terlibat dalam skandal ini dengan jumlah keseluruhan rasuah yang dikatakan mencecah 3,96 juta ringgit. Tapi macam mana reaksi Jeffrey Kitingan? Beliau melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan STAR Anwar Gani Gilong menafikan sekeras-kerasnya segala dakwaan itu. Menurutnya semua tuduhan itu tidak berasas langsung dan merupakan serangan politik yang bertujuan untuk merosakkan kestabilan negeri, menjatuhkan imej beliau dan menghancurkan kerajaan Sabah yang kini dipimpin oleh GRS. Jeffrey Kitingan menegaskan bahwa beliau tidak pernah menerima sebarang dana berkaitan permohonan lesen perlombongan ataupun terlibat dalam mana-mana skandal seumpama itu. Malah katanya dakwaan ini adalah ciptaan pihak tertentu yang terdesak yang sejak dulu lagi menggunakan taktik kotor untuk menjatuhkan musuh politik. Kalau kita pikir balik, ini bukanlah sesuatu yang baru pun. Dari zaman Tun Mustafa sampailah zaman Pairin dulu pun Sabah tidak pernah sunyi dari drama politik macam ini. Tuduhan, pendedahan, video tersembunyi, semua itu sudah menjadi senjata biasa dalam gelanggang politik negeri di bawah bayu ini. Dan yang menarik lagi, Anwar berkata STAR tidak pernah sekalipun memohon lesen perlombongan dan tiada kaitan dengan aktiviti tersebut. Mereka malah menyokong penuh Perjanjian Pemeliharaan Alam Semula Jadi ataupun NCA yang secara asasnya menolak sebarang aktiviti perlombongan yang boleh merosakkan alam sekitar. Jadi logiknya tidak masuk akal kalau STAR tiba-tiba terlibat dengan perlombongan. Tetapi persoalannya kalau tiada kena-mengena, kenapa nama Jeffrey masih dikaitkan? Ini membawa kita kepada satu lagi titik panas, yaitu laporan Malaysia kini itu sendiri. Dikatakan sumber dalaman telah memberikan screenshot daripada satu rakaman video yang menunjukkan 6 individu yang terlibat bersama jumlah wang yang diterima. Tetapi sehingga kini kita sebagai rakyat belum lagi pun dapat melihat video itu. Siapa yang rekam, di mana dan bila, dan siapa sebenarnya ke-6 individu ini. Semua ini masih lagi kabur. Tambah lagi individu yang dikatakan mencetuskan pendedahan ini hanyalah dikenali sebagai ataupun dikenali dengan nama Albert, seorang ahli perniagaan yang kononnya tampil sebagai whistleblower. Dia dikatakan memainkan peranan penting dalam membuka jalan kepada siasatan SPRM yang kini sedang berlangsung. Tapi apabila kita tengok kenyataan dari pihak STAR, mereka kata Albert sendiri dalam kenyataan terdahulunya telah membebaskan STAR dan PBS dari sebarang tuduhan. Jadi sebenarnya mana satu yang betul nih?
Jeffrey Kittingan dan juga ahli STAR yang lain juga katanya sudah memberikan kerjasama penuh kepada SPRM. Tetapi beliau kesal dengan cara media memainkan isu ini seolah-olah ingin mengendali kes ini di Mahkamah Awam dan bukanlah di Mahkamah Undang-Undang. Ini adalah sangat bahaya sebab ia boleh membunuh karakter seseorang sebelum bukti sebenar dibawa ke mahkamah. Dan ini yang paling menarik, Anwar mengatakan bahwa Jeffrey Kittingan sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Malaysia kini karena laporan yang dianggap tidak bertanggung jawab dan merosakkan reputasi beliau. Malah mereka menjangkakan lebih banyak serangan seumpama ini akan berlaku menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-17 yang sudah semakin hampir. Baiklah, sampai sini Anda mungkin tertanya-tanya, adakah ini betul-betul konspirasi politik? Ataupun adakah ada kebenaran yang sedang coba ditutup? Bila melibatkan politik Sabah, kita tidak boleh naif. Banyak kes sebelum ini yang mula dengan pendedahan besar-besaran, tetapi akhirnya tenggelam macam itu sahaja. Ambil contoh kes pembalakan zaman Musa Aman dulu. Berbilion ringgit disebut, nama-nama besar disebut, tetapi akhirnya kes itu digugurkan atas alasan tidak cukup bukti. Begitu juga dengan skandal-skandal lain yang akhirnya senyap tanpa penjelasan kepada rakyat. Jadi persoalan besar sekarang ialah adakah sejarah akan berulang? Adakah ini hanya satu lagi episode di mana rakyat hanya dijadikan penonton kepada drama elit politik yang penuh dengan muslihat? Dan kalau kita melihat senario semasa, banyak pihak sedang menyusun strategi menjelang PRN Sabah. Nama besar seperti Datuk Seri Haji Jinor juga kini dilihat sedang ditekan dari pelbagai sudut. Bukan sahaja oleh pembangkang, tetapi juga dari rakan dalam GRS sendiri. Mungkinkah ini langkah awal untuk mencetuskan perpecahan dalaman? Dan adakah nama-nama seperti Jeffrey Kittingan ini sengaja dijadikan kambing hitam? Kalau kita jujur, rakyat Sabah sudah lama letih dengan skandal demi skandal. Apa yang mereka mahu hanyalah pembangunan, pekerjaan, peluang untuk anak-anak mereka, dan hak-hak negeri yang dijanjikan di dalam ME 63. Tapi kalau masa yang hampir-hampir sudah PRN pun sudah mula main tuduh-menuduh, apa jaminannya lepas PRN nanti? Semuanya senyap macam biasa atau macam mana? Yang lebih penting sekarang, rakyat Sabah perlukan jawaban. SPRM perlu berani mendedahkan kebenaran. Siapapun yang terlibat, tidak kiralah dari parti kerajaan ataupun pembangkang. Media juga perlu bertanggung jawab, jangan hanya kejar clickbait semata-mata. Dan ahli politik pula, tolonglah berhenti menggunakan taktik yang lama. Kalau betullah ingin ataupun kalau betul-betul kamu mahu membela Sabah, buktikan dengan tindakan dan bukan sekadar kenyataan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita biarkan persoalan ini berlegar di pikiran Anda. Adakah Jeffrey Kittingan benar-benar bersih seperti yang didakwanya, atau ini semua hanyalah permulaan kepada satu ledakan besar dalam politik Sabah? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda percaya ini semua fitnah menjelang pilihan raya, ataupun ada sesuatu yang coba disembunyikan dari mata rakyat? Nah, oleh itu, jangan lupa untuk tekan like jika Anda mahukan ketulusan dan keadilan dalam isu ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Current Sphere MY untuk lebih banyak kupasan politik yang jujur, telus, dan berani mengangkat suara rakyat. Karena di channel ini kami bukan hanya melaporkan berita, tidak. Kami mempersoalkan kebenaran. Baiklah, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Teruskan perjuangan demi Sabah dan demi negara kita, Malaysia. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja semua. Terima kasih.